لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia kepada Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman dan saya bersama-sama dengan Tuan Menurut Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan hadis kursi, juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada sahabat pentadbiran Menurut Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada hari Jumaat yang barakah ini, mari sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Afad Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqomahnya duduk dalam halakat ilmu ini di hari Jumaat yang barakah ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Afad Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama nak berbincang berkaitan tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pengajian kita dalam hadis-hadis Nabi ini menjadi petunjuk, menjadi hidayah di dalam kehidupan kita, dan yang lebih utamanya adalah untuk kita memperbaiki dan menambahkan lagi amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang bakal kita bawa pulang ke negeri akhirat untuk bertemu dengan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi bacaan hadis qudsi, iaitu bab kitabul kematian, kitab kematian, dan kita akan tengok hadis yang keempat. Hadis yang ketiga, minta maaf. Kita akan bincang hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga, hadis tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala melalui penyaksian orang lain. Hadis keampunan Allah melalui penyaksian orang lain. Okey. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang dhaif. Minta maaf Ustaz, hadis berapa? Muka surat 75. Hadis yang ketiga, bab kitab kematian, muka surat 75. Siapa yang ada kitab tengok muka surat 75. Okey, keampunan Allah melalui penyaksian orang lain. Okey, hadis ni riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang lemah. Sanad ni dhaif lah. Dari sudut pengamalan, ya kita boleh lakukan. Okey, kita boleh laksanakanlah. Tetapi tak dijadikan sebagai hujjah. Okey, apa dia? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, ma min muslim yamut. Tidak ada seorang pun muslim yang mati. Bila tibanya saat kematian seorang muslim, fayashhadu lahu arba'atu. Maka disaksikan kepada si mati itu ada 4 ahli abyad.
ada 4 orang saksi daripada kalangan ahli rumah-rumah min jiratih adnain, iaitu daripada kejiranan yang dekat dengan rumah dia. Maksudnya jiran tetangga lah ni. Jiran tetangga datang jadi saksi. Annahum, yang mana jiran tetangga itu annahum la ya'lamun, dia tak tahu apa-apa pun tentang si mati, illa khairan, melainkan yang dia tahu adalah benda baik belaka je si mati tu. Maksudnya jiran tetangga ni, nak cakapnya jiran tetangga ni orang yang paling dekat lah dengan kita ni. Jiran tetangga ni orang paling dekat dengan kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni, contohlah tukang urut, tok bomoh, orang luar je datang jumpa dia. Kan? Orang kampung tak datang. Sebab orang kampung tahu siapa dia ni. Contoh. Orang kampung kenal siapa dia ni. Jiran tetangga kenal siapa dia ni. Orang luar yang tak kenal tu, beria-ia lah. Dia ni bagus lah dia ni. Sebab orang yang paling dekat akan kenal siapa sikap sebenar si fulan tu. Dia berbeza dengan Nabi. Nabi SAW dia berbeza. Bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj, kita pernah sentuh dah. Bila Abu Jahal kata pada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sahabat kau kata malam tadi dia naik ke langit. Apa jawab Abu Bakar? Kalau benda tu keluar daripada mulut Muhammad, lebih daripada tu aku percaya. Nampak Nabi SAW, lagi orang kenal dia, lagi orang percaya pada dia. Lagi orang kenal Nabi, lagi dekat orang pada Nabi, lagi orang tu percaya pada Nabi SAW. Dia berbeza dengan kita. Lagi orang kenal kita, lagi orang tak percaya. Lagi orang kenal kita, lagi orang tak nak dekat dengan kita. Itu beza. Okay? Jadi dalam hadis ni tunjukkan kepada kita, jiran tetangga ni adalah orang yang dekat dengan si fulan lah. Dekat. Memang kenal sungguh lah si fulan ni macam mana. Jadi kalaulah si fulan ni, kalaulah si fulan ni dia, apa kita kata tadi? Kalaulah si fulan ni diakui kebaikan-kebaikannya oleh orang yang dekat-dekat dengan dia, memang dia ni baik sungguh lah. Itu maksud dia. Baik, Bonda Aziza tanya, apakah yang dimaksudkan hadis boleh diamalkan? Maksudnya hadis ni boleh kita amalkan, praktiskan. Saya sebut ni praktis apa ni? Dari sudut yang diajarkan, buat baik. Nanti saya akan datangkan hujah-hujah yang menguatkan hadis ni. Tetapi boleh tak kita jadikan hujah? Kita nak cakap, kamu kena buat macam ni. Kalau kamu tak buat, tak boleh. Sebab ada hadis Nabi sebut, itu tak boleh. Kita tak boleh jadikan hujah. Dia contoh macam ni, ibu-ibu. Kan selalu kita tengok, lepas orang meninggal dunia, lalu ada orang akan sebut, apa istilah selalu kita sebut, apa pandangan kamu kepada si mati ini? Baik. Apa pandangan, kan selalu disebut macam tu. Ada tekong yang akan sebut kan. Apa pandangan kamu kepada si mati? Jemaah-jemaah yang datang ziarah si mati akan sebut baik. Apa pandangan kamu si mati? Baik. Kan? Dia kata kena sebut macam ni sebab dia akan jadi saksi dan menjadi pengampunan kepada Allah. Dia jadikan itu sebagai bukti. Sedangkan hadis ni daif. Dia tak boleh jadi hujah macam tu. Tapi boleh beramal tak? Boleh. Beramal boleh. Tapi nak jadikan hujah, kita kena bagi tahu pada orang, kamu kena buat sebab ada hadis sebut. Yang itu tak boleh. Sebab hadis ni lemah. Daif. Boleh Puan Azizah? Menjawab ya? Baik. Jadinya, ibu-ibu fahamkan, ayat yang awal tu menunjukkan kepada kita orang yang paling dekat dengan seseorang, iaitu jiran tetangga lah. Jiran tetangga ni mengakui, ada 4 jiran tetangga yang mengakui, saya tak tahu apa-apa tentang si fulan, melainkan yang saya kenal dia ni baik belaka. Maksudnya orang ni memang baik sungguh lah. Itu maksudnya dia memang baik sungguh lah. Dia akuilah kebaikan dia. Kalau seorang cakap, mungkin kita kata dia baik dengan dia ni kot, yang ni tak baik. Kalau 2 orang cakap, mungkin dia baik dengan 2 orang ni kot, yang lain tak. Kalau 3 orang cakap, mungkin dia baik dengan 3 orang ni kot, tapi yang lain tak. Tapi kalau dah masuk 4 orang, berarti kira ramai dah. Banyak orang lah yang dia buat baik. Bukan sikit-sikit dah kira ramai dah. Memang itulah sikap yang sebenar pada si mati. Dia ni baik. Bila kata Nabi SAW, bila 4 daripada kejiranan itu mengakui kebaikan kepada si mati, kata Nabi SAW, illa, melainkan qala Allahu azza wa jalla, melainkan Allah Ta'ala akan berfirman. Allah Ta'ala akan cakap apa? Qad kabiltu ilmakum fih, kata Allah Ta'ala.
sesungguhnya aku telah menerima pengetahuan kalian tentang si mati. Maksudnya Allah Ta'ala terima pandangan-pandangan kejiranan dia untuk si mati itu, mengakui kebaikan dia. Lalu kata Allah, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Maka aku ampuni dosa-dosanya apa yang kalian tidak tahu. Sebab kalian kata dia ni baik sungguh. Maka si fulan ni manusia, sudah tentu dia melakukan kesilapan dan mestilah dia ada lakukan kesalahan. Kesalahan dan kesilapan yang dia tak tahu tu aku ampunilah. Dan dia ni orang baik sebab telah diakui oleh orang yang terdekat dengannya. Okey. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ni. Okey. Nak cerita si fulan ni diakui kebaikannya oleh orang yang terdekat. Kerana dia ni diakui, orang kenal dia dengan sikap yang baik itu, maka kesilapan-kesilapan dia yang dia sembunyikan, maka Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala ampuni. Okey, baik, kita bincanglah satu-satu daripada perkara ni. Okey, secara asasnya kita faham tak matan hadis ni? Ibu-ibu, faham ke tidak? Sebelum kita masuk pendetailan dia. InsyaAllah faham. Okey, Kak Zina faham. Yang lain-lain ada persoalan? Boleh faham kan? Mudah je kan? Boleh? Okey. Baik, kat sini menunjukkan kepada kita iaitu berbuat baiklah. Sebab manusia ni ada banyak wajah kan? Ada macam-macam keadaan dia. Depan orang ni baik, depan ni orang yang tak baik dan sebagainya lah. Jadi kita betul-betul jadi baik dan diakui kebaikan kita oleh orang yang betul-betul dekat dengan kita. Orang tu melihat kita dengan kacamata yang paling dekat dan dia nampak kita baik. Jadi kesilapan-kesilapan kita yang orang lain tak tahu tu menjadi automatik diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada seorang kenalan, saya tak nak sebut lah. Saya sebut mesti ibu-ibu kenalnya. Okay? Tapi bukan Ustaz Luqman lah. Nanti ibu-ibu tanya pula bukan Ustaz Luqman. Tapi ada seorang kenalan ni kalau saya sebut mesti ibu-ibu kenal. Tapi saya sebut lah. Dia pernah sebut dengan saya. Dia kata apa? Ana ni Ustaz, satu je ajat. Saya kata apa dia ajak Ustaz? Ajak saya ni kalau saya mati, isteri saya cakap saya baik, saya syukur dah. Saya dengar perkataan dia tu mula-mula saya tak faham tau. Dia kata, Ana ni kalau mati, kalau isteri Ana kata Ana baik, Ana kira puas dah. Sebab bila fikir-fikir balik betul lah. Rupa-rupanya sebab isteri tu orang yang paling kenal kita dan orang yang paling dekat dengan kita. Kalau isteri kita akui suami saya ni memang baik sungguh. Okay? Sebab orang yang berada di luar rumah dan orang yang berada dalam rumah ni watak dia berbeza-beza. Okay? Wataknya tak sama. Jadi diri personality seseorang yang sebenar tu apabila dia berada di dalam rumah dia sendiri. Pasangan kita pun sebelum kahwin lain, dah kahwin lain jadi pula kan, berbeza-beza. Jadi dia kata ajak Ana ni, kalau isteri Ana kata Ana baik, masa Ana mati, Ana kira puas hati dah. Kira baik sungguhlah insya-Allah. Okey, baik, sekarang kita tengok pengajaran dia. Kita tengok pengajaran dia. Pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita sentiasa memelihara hubungan sesama manusia, terutamanya jiran tetangga. Jiran tetangga ni orang selalu abaikan. Bab kejiranan ni bab yang paling penting, sangat penting. Saya nak bawakan kepada ibu-ibu beberapa hadis yang utama berkaitan tentang kejiranan. Okey, kita tengok beberapa hadis yang utama tentang kejiranan. Okey, apa dia? Okey, kita tengok hadis yang pertama dulu. Hadis yang pertama tentang kejiranan, iaitu pertama melalui firman Allah. Bab jiran ni perintah, jaga jiran ni perintah. Kalau ibu-ibu ada Quran, ibu-ibu tengok surah An-Nisa, surah keempat ayat 36. Saya bukakan untuk ibu-ibu sekejap. Kalau kita tengok surah An-Nisa, surah yang ke-36. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 36. Okey. Kalau kita tengok susunan dalam Quran, bermula daripada Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan kemudian yang An-Nisa, ibu-ibu akan nampaklah kenapa ayat ni Allah Ta'ala letakkan pada surah An-Nisa. Okay. Pada Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan tentang kepribadian orang mukmin. Sebab itu diawali dengan
orang yang beriman dengan perkara ghaib, orang yang orang yang menunaikan salat, wa yuqimus salah, kan Allah Ta'ala sebut pada awal-awal tu. Cerita tentang kepribadian orang mukmin. Masuk Ali Imran, Allah Ta'ala cerita tentang pembentukan keluarga mukmin dan Allah datangkan model. Siapa keluarga mukmin yang dijadikan model? Allah datangkan melalui keluarga Imran dan juga Hannah. Ini adalah nenek kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan lalu Allah Ta'ala masuk kepada surah An-Nisa. Sebab pada surah An-Nisa, surah An-Nisa tu adalah surah yang bercerita tentang macam mana kita nak tegakkan keadilan dalam hidup berkeluarga ni. Wanita paling penting. Sebab selalunya wanita tu ditindas. Sebab itu awal pada surah An-Nisa tu Allah ada cerita tentang perkaitan wanita dengan takwa tu. Dan lalu Allah Ta'ala masukkan ayat ini. Sebab pembentukan keluarga ni termasuk dalam hal-hal kejiranan, hal-hal masyarakat ni dia termasuk. Apa Allah Ta'ala sebut? Tengok kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu memperhambakan diri pada Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu selain daripada dia. Macam mana kita nak memperhamba diri pada Allah? Allah gariskan, wa bil walidaini ihsana, buat baik pada ibu bapa. Please buat baik pada ibu bapa. Iaitu melakukan kejahatan pada ibu bapa adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Kedua, wa bidzil qurba, dan juga buat baik kepada kaum kerabat kita. Wal yatama, dan juga anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ini semuanya keimanan. Tanpa iman, manusia tak cakna benda ni. Cuba tengok. Tanpa iman, manusia tak peduli pun ibu bapa dia. Ibu bapa saya biar je lah. Dia dah ada gaji dia, dah ada pencen dia, biar je lah, tak apa. Sebab beza iman. Bila ibu bapa dah tua, itulah membuktikan iman seseorang tu. Macam mana dia cakna dan prihatin pada sian. Sebab orang tua ni macam-macam. Lagi kita dekat dengan dia, lagi depan mata dia, lagi banyak salah kita. Kita yang jaga ni lagi banyak kena marah kan. Banding banding dengan anak-anak yang tak ada depan mata. Sikit-sikit anak tu, sikit-sikit anak tu. Macam-macam lah. Macam-macam. Itu antara perkara yang kita kena akui. Tapi kerana iman, kita sabar sungguh. Dengan macam mana marahnya mak bapak kita, kita sayang sungguh. Sayang. Sebab iman kita. Kemudian juga dengan kaum kerabat kita. Hubungan kaum keluarga ni memang macam-macam keadaan. Ada yang jenis macam ni, ada jenis macam ni, ada yang kata macam ni. Rambut lain-lain lah, hati lain-lain. Semua tak sama. Tapi kerana iman, kita tetap buat baik. Kemudian pada anak yatim yang tak ada jadi manfaat, tak ada ROI, return on investment tak ada. Return on investment tak ada. Anak yatim tak ada apa-apa. Kita bantu dia, dia tak boleh buat apa pada kita. Satu pelaburan yang tak ada hasil. Tapi sebab iman, saya bantu anak yatim. Wal masakin. Sebab iman, saya bantu orang miskin. Orang miskin pun tak ada ROI, return on investment tak ada. Saya bantu dia, dia tak boleh bantu saya. Saya bantu dia, dia tak boleh bagi projek kepada saya. Wal jari, dan perintah Allah Ta'ala juga buat baik kepada jiran tetangga. Tengok dan juga buat baik kepada jiran tetangga. Tengok wal jari, dan buat baik pada jiran tetangga. Wa jari dzil qurba, jiran tetangga daripada kalangan jiran tetangga yang dekat dengan kita ni. Jiran tetangga yang dekat dengan kita. Wal jaril junub, dan jiran tetangga yang jauh daripada kita. Dekat ke, jauh ke, semua jiran tetangga ni kena buat baik. Sebab apa? Sebab ini iman. Ni cara kita nak memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu jiran tangga je pun, apa yang saya nak buat pun tak tahulah, biar je lah, masing-masing lah. Nafsi-nafsi, selfish lah kita ni. Tak boleh tuan-tuan, sebab ni keimanan. Ni keimanan. Kemudian wasahibin bijamb, dan juga kepada rakan sejawat. Wa banis sabil, dan juga kepada orang yang musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan juga pada hamba yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
Dan Allah tak suka pada dan Allah tak suka pada orang yang sombong, takabur dan orang yang membangga-bangga diri. Okey Kak Zina, baik, tak ada masalah. Okey. Baik, jadi jelas kan kat sini menunjukkan berbuat baik kepada kejiranan ni adalah sebahagian daripada perintah Allah. Adalah bukti kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan main-main tuan-tuan. Bab kejiranan ni bab yang sangat sensitif lah. Sebab inilah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling cepat menghulurkan bantuan kepada kita kalau kita kesusahan. Ini nak membentuk masyarakat yang baik. Okey, ingat sampai bila-bila? Perkara ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Sekarang saya nak bawa ibu-ibu berdasarkan kepada dalil daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kejiranan ni, kenapa kena buat baik? Pertama, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Dalam riwayat Abi Shuraih, riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sebut, siapa yang beriman pada Allah dan siapa yang beriman pada hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia buat baik pada kejiranan dia. Siapa beriman pada Allah dan siapa beriman pada hari kiamat, dia mesti buat baik pada kejiranan dia. Terzahir akhlak mulia dia, iaitu dengan buat baik pada jiran. Sebab manusia ni, kita tengoklah tuan-tuan, kita rasa benda ni tak penting. Tapi kalau kita tengok hari ni, masyarakat kita hari ni, bab kejiranan dipandang sebelah mata je. Kita tak rasa penting pun. Oh, saya sibuk lah, saya banyak urusan. Jadi kita tak ambil cakna pasal kejiranan kita. Sebab kena ingat, agama ni mendidik umat dia adalah umat yang selamat dan menyelamatkan. Kita ni umat yang selamat. Dengan kita praktis agama ni, kita jadi umat yang selamat. Tapi tak cukup dengan tu. Kita juga nak jadi umat yang menyelamatkan. Orang-orang lain kita nak bantu juga. Jadi kita dibentuk untuk menjadi masyarakat yang prihatin. Umat Islam adalah umat yang prihatin. Sebab itu ia sebahagian daripada keimanan kepada Allah Ta'ala. Dia bukan benda yang picisan lah. Bukan benda yang kita boleh tolak ke tepi, tak. Dia adalah sebahagian daripada bukti keimanan kepada Allah dan juga hari kiamat. Jelas ibu-ibu? Okey, baik. Kemudian, hadis yang lain pula daripada Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Khairul ashabi indallah. Sebaik-baik teman di sisi Allah. Khairuhum li sahibih. Adalah seseorang yang baik terhadap temannya. Teman yang paling baik di sisi Allah adalah seorang teman yang baik kepada temannya. Teman ni lah yang sentiasa nasihatkan kawan dia. Teman ni lah yang selalu ingatkan kawan dia kepada Allah Ta'ala. Teman ni lah yang selalu bawa teman dia ni beribadah. Ni teman yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik dengan jiran dia. Siapa yang paling baik dengan jiran dia, itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat kedudukannya untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, iaitu berbuat baik kepada kejiranan kita. Cakna tuan-tuan, jangan tunggu jadi YB lah. Jangan tunggu jadi YB baru nak buat baik kan, nak pergi ziarah-ziarah, tak. Kita kena sentiasalah berbuat baik pada kejiranan kita. Ini sebabnya hal keimanan lah, hal keimanan. Baik, hadis yang lain pula daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Khattab, Abdullah bin Umar. Dia kata apa tuan-tuan? Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi SAW, mazala Jibril. Iaitu kata Nabi SAW, Jibril ni dia selalu mendatangi aku, yusini biljar, kata Nabi. Dia selalu berpesan kepada aku, wasiatkan kepada aku agar berbuat baik kepada jiran. Jibril ni kalau datang jumpa Nabi, dia akan selalu pesan pada Nabi, buat baik pada jiran, buat baik pada jiran. Lalu kata Nabi, hatta zanantu, sehingga aku ni menyangka annahu sayuwarrithu,
sehingga aku menyangka jiran itu akan mewarisi harta pusaka aku. Nak cakapnya jiran ni, dia punya penting dia sampai Jibril setiap kali nak ziarah Nabi atau berjumpa dengan Nabi, Jibril akan pesan benda yang sama. Pesan. Buat baik pada jiran, buat baik pada jiran. Sehingga Nabi ingat, jiran ni sebahagian daripada keluarga kita yang akan mewarisi harta pusaka kita. Sebab orang selalu nampak jiran ni jauh. Tapi sebenarnya tidak. Jiran ni sebahagian daripada keluarga. Saya bagi satu contoh pada tuan-tuan. Dulu saya pernah bagi sebut. Kalau kita ada kenduri keluarga kita dengan kenduri jiran tetangga kita, mana yang lebih utama? Kenduri jiran kita dengan kenduri keluarga kita, mana lebih utama? Kenduri, esok ada kenduri apa? Kenduri tahlil kenduri apa? Dekat rumah Bonda Rose kan? Kenduri tahlil. Okey, dengan jiran tetangga kita, mana lebih utama? Ni saya bukan nak cakap Bonda Rose mungkin ada kat sini lah kot. Ditambah Bonda Rose. Okey. Ada Ustaz. Ada. Nanti ada orang kata, oh Ustaz Izzuddin dia bagi alasan nanti tak nak datang esok. Dia nak cakap Jiran jiran dia. Bukan. Bukan. Okey. Dia nak cakap dia ada jiran, ada kenduri, sebab tu dia pergi kenduri jiran dia tak pergi kenduri Bonda Rose. Saya nak bagi contoh je. Nak bagi tahu kalau kita ada majlis keluarga kita, dalam masa sama ada majlis jiran kita, yang lagi utama majlis jiran kita. Sebab dia lah yang paling dekat dan paling hampir dengan kita. Dan dia memiliki hak yang lebih utama daripada keluarga kita. Kita dah belajar, jiran ni dia ada 3 jenis. Ada jiran yang memiliki 3 hak daripada kita. Hak kaum kerabat. Kalau jiran ni dia Muslim dan dia ni keluarga kita. Dia ada 3 hak. Hak kejiranan, hak Muslim dan hak kekeluargaan. Jiran yang jenis kedua, dia ni Muslim. Maka dia ada 2 hak. Hak kejiranan dan hak seorang Muslim. Yang ketiga adalah jiran yang bukan Muslim. Maka dia ada 1 hak, iaitu hak kejiranan. Okay, ni benda ni. Selalu kadang-kadang kita tak cakna pasal hal kejiranan. Kita start motor, press kuat-kuat. Sekuat hati kita press. Kita tak tahu jiran sebelah tu anak dia baru lahir ke. Sebab tak bergaul kan. Kalau bergaul dia takkan buat macam tu. Kawan ni ada anak kecil lah. Mungkin tengah malam nak tidur ke, awal pagi masih lagi tidur, kita tak tahu. Okay, benda tu sangat-sangat penting. Okay, sebab itu Nabi SAW pesan. Dia kata, aku ingat Jibril ni setiap kali jumpa aku cakap pasal jiran ni, sampai aku rasalah yang mana jiran ni akan mewarisi harta pusakaku. Macam seolah-olah jiran tu dah masuk dalam keluarga. Nak cakap kena buat baik pada kejiranan. Satu kita tengok tadi lah, dia merupakan perintah daripada Allah. Dan sekarang kita tengok taburan hadis ni banyak menunjukkan tentang keutamaan menjaga hubungan baik dengan kejiranan. Okey, baik. Kemudian hadis yang lain lagi saya nak bawa pada viewer. Banyak sangat hadis dalam Quran, dalam riwayat ni. Okey, dalam hadis yang lain pula, iaitu cerita tentang, ada satu hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ni daripada riwayat Abu Daud. Riwayat daripada Abu Hurairah, riwayat Abu Daud. Iaitu ceritanya apa? Ceritanya Nabi SAW telah didatangi oleh seorang lelaki. Yang mana lelaki ni mengadu tentang jiran dia. Ada seorang lelaki ni mengadu tentang jiran dia. Dia cakap, jiran saya ni banyak masalah lah ya Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Macam-macam lah. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, idhab fasbir. Nabi kata, tak apa, kau pergilah, baliklah. Dan kau banyak-banyak sabar. Ini nak cerita kerenah jiran ni macam-macam kan. Watak orang macam-macam, perangai macam-macam. Jadi dekat sini para ulama tekankan, dalam hal kejiranan memang kena banyak sabar. Sebab itu adalah akhlak mulia. Lalu kawan ni kali kedua dia datang lagi jumpa dengan Nabi. Dia bagi tahu benda yang sama. Tak cukup kali kedua, dan riwayat kata apa? Dia datang kali ketiga dan boleh jadi lebih. Sampailah Nabi dengar kawan ni mungkin dia terlalu tertekan dengan jiran dia. Lalu kata Nabi SAW, idhab fatrah mata'ak fit tariq. Kata Nabi SAW, sekarang ni kau pulang dan kau campaklah barang-barang dekat rumah kau ni dekat tengah jalan.
Ini budaya Arab zaman dahulu lah. Mungkin tak sesuai di zaman kita. Maksudnya balik, ambil barang-barang dalam rumah ni, buang keluar. Letak tengah jalan, biarkan je. Orang Arab mungkin zaman dulu dia buat macam tu. Jadi Nabi perintahkan lah. Lalu kawan ni balik rumah dia, dia buat apa yang Nabi perintah. Dia ambil barang, dia buang. Jadinya, apabila setiap kali ada orang lalu dekat rumah kawan ni, dia tanya, kenapa kau buang barang-barang kau ni? Kenapa? Setiap kali orang lalu, orang tanya. Dan dia akan cerita. Dia dah jumpa dengan Rasulullah, dia mengadu pada Rasulullah tentang perangai jiran dia. Perangai jelik jiran dia. Cakaplah macam-macam. Dan Nabi perintahkan buat benda yang sama. Okay? Bila kawan ni sentiasa cerita kepada orang yang lalu-lalu tentang jiran dia perangai macam tu, okay, menyebabkan jiran dia rasa segan dan jirannya itu nak berubah. Nampak tak? Ini hikmah dia lah. Cuma saya sebutkan tadi, perbuatan ni tak sesuai zaman kita. Dia sesuai zaman Arab zaman dahulu. Mungkin orang Arab dulu cara dia macam tu. Zaman kita ni tak sesuai lah. Tuan-tuan buat orang tak peduli pun. Jangan buat sudah. Jadi zaman tu dia buat macam tu, buat orang bertanya, dan jiran tu bila orang dia rasa dengar. Setiap kali orang datang jumpa jiran dia, kawan tu cerita pasal diri dia lah, jiran yang ada perangai tak baik ni. Menyebabkan jiran yang perangai tak baik ni jumpalah dengan jiran dia tadi tu, dan dia kata apa? Dia minta maaf dan dia kata dia takkan ulangi apa perbuatan yang telah dia lakukan. Okey, kami takkan buatlah benda-benda ni. Jadi sebabkan itu perkara itu menjadi selesai. Jadi para ulama dia bincang apa dia? Ada dua perkara dekat sini. Pertama, dalam hal kejiranan, Nabi perintahkan kepada kita berbanyak-banyak sabar. Okey, banyak-banyak sabar. Memang perangai manusia ni ada kepelbagaian kerenah. Jadi banyak-banyak sabar. Yang keduanya, kalaulah kita dah habis ikhtiar, dah habis sabar dah. Jadi perangai tu tak habis macam tu. Maka kita boleh buat teguran secara terang-terangan. Jadi kaedah zaman Arab dahulu, dia buang barang dia kat luar. Orang datang bertanya, dia cerita, menyebabkan si fulan tu segan. Jadi di sini kalau dalam zaman kita, konteks zaman kita, dibenarkan kita menegurnya dengan terang-terangan. Boleh tegur secara terbuka. Setelah kita dah habis jaga dah habis ikhtiar dah, tak tahu dah nak buat macam mana, kita boleh tegur lah. Minta maaf lah tuan, saya rasa sangat terganggu. Kita tegur supaya dia sedar yang dia buat kesilapan. Sebab ada orang dia kadang-kadang dia tak tahu yang dia melakukan kesalahan dan kesilapan. Dia tak tahu. Jadi dibenarkan untuk menegur. Itu faedah daripada hadis-hadis ini. Okey, ini menunjukkan kepada kita keutamaan menjaga kejiranan. Baik. Ini satu perintah. Jaga, berbakti, berbuat baik pada jiran, satu perintah. Dalam masa yang sama, Nabi melarang untuk orang yang menyakiti jiran dia. Dan larangan ni keras. Okay? Siapa yang yang menyakiti jiran dia, larangan dia keras. Pertama, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah ma la ya'manu jaruhu bawa'iqah, kata Allah. Kata Nabi SAW. Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Siapa jiran dia tak rasa selesa dengan dia, si fulan tu menjadi asbab tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu orang Melayu kata apa? Kalau kita tak dapat membantu, jangan kita menambah susah orang tu. Kalau kita tak boleh membuatkan orang tu gembira, jangan menjadikan orang itu sedih. Maksudnya kalau kita bantu, bantulah. Kalau tak dapat bantu, jangan tambah susah orang. Okay, itu akhlak kita. Tapi dalam hadis ini menyebutkan, kalau jiran ni terasa hati dengan kita, menyebabkan dia rasa tak selesa dengan kita, membuatkan seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini benda besar tuan-tuan. Bercerita tentang syurga ni, nak cerita dia adalah benda besar. Benda yang paling utama. Okay? Jadi nampak hal kejiranan berkaitan dengan keimanan. Dan dia berkaitan tentang syurga dan neraka kita. Okay, boleh faham tuan-tuan? Baik. Hadis yang kedua pula, kalau kejiranan ni tak bagus dengan kejiranan dia, apa berlaku tuan-tuan? Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Ahmad, sanad dia hasan. Saya rasa ibu-ibu tahu cerita ni. Ada seorang lelaki ni dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah," dia kata, "Wahai Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha." Ada seorang wanita ni dia terkenal
sebagai orang yang banyak solat. Wasiyamiha, orang yang banyak puasa. Wasadaqatiha, dan orang yang banyak sedekah. Bagus sungguh dari sudut ibadah bagus. Orang masjid, orang surau, orang majlis ilmu memang bagus. Tetapi ya Rasulullah, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ni sentiasa menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Macam mana ya Rasulullah? Orang ni baik sangat ni. Ibadah bagus. Tapi dia sakiti hati jiran dia dengan lidah dia. Ada aja benda yang dia cerita pasal jiran dia. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar. Orang ni dalam neraka Allah. Okay? Orang ni dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh nampak tuan-tuan betapa besarnya kesan orang yang berada dalam kejiranan. Hidup dalam kejiranan ni penting. Dia sebahagian daripada iman. Dan dia akan memberi kesan syurga dan neraka kita. Okey, saya tengok dulu. Jiran lebih utama kerana dekat. Saudara jawab betul. Okey. Jiran bukan Muslim boleh dijemput ke Ustaz untuk kenduri tahlil? Jiran. Okey. Dari sudut majlis. Okey, dari sudut majlis ni kita dapat bezalah, ada majlis yang berkaitan dengan ibadah dan ada majlis yang berkaitan dengan keramaian lah. Dari sudut keramaian tak ada masalah. Kita jemputlah, kita ajaklah. Tapi dalam hal ibadah, dia terkecuali, dia tak terbabit. Sebab dia hanya dari sudut hak kejiranan saja. Jadi, bukan sekadar jemput je. Tapi kalau kita buat majlis, jangan sampai parking kita, ambil parking tempat dia. Menyusahkan dia, menyulitkan dia. Buat bising sampai mengganggu dia, itu tak dibenarkan. Okey, jangan kita ingat hanya sekadar nak buat baik dengan jiran ni, kalau kita ada majlis kita jemput-jemput kan. Tapi kadang-kadang ada orang dia buat majlis, dia jemput kalau duduk dalam kawasan perumahan sampai menyusahkan jiran tetangga yang lain. Okey, sampai jiran tetangga tak boleh buat apa dah. Tak boleh keluar rumah dah. Susah. Jadi sulit pada dia. Okey. Kalaulah ada saya pergi tengok kenduri yang ada sebagian masih lagi buat di rumah. Sekarang dah buat kat dewan kan, majlis kahwin. Buat kat rumah ni ada bagusnya kawasan perumahan tu iaitu dia jemput dia gunakan air di rumah jiran dia. Dia basuh-basuh pinggan mangkuk, dia buat dekat rumah jiran dia. Kemudian ada yang guna letret rumah jiran dia. Kalau jiran dia okey-okeylah. Sebab bila jiran dia buat kendara, dia tumpang pula rumah kawan tu, saling hormat menghormati, saling bantu-bantu, tak ada masalah. Tapi kalau kita guna juga, satu mintalah izin ataupun hulurkanlah sedikit. Kita gunakan letret dan air dia kan. Kita tahu tarif dah naik sekarang. Jadi hulurkan sedikit sebagai tanda terima kasih kita kepada dia. Okey, Dr. Saadia pasang kemah sampai 7 kemah di hadapan rumah kita menyebabkan kita terpaksa parking kereta jauh. Macam mana tu? Itu sebenarnya benda yang kita kena selesaikan melalui komunikasi. Banyak masalah boleh selesai sebenarnya dengan komunikasi. Kalau dia minta izin, dia cakap elok, dia nak bagi tahu pada kita dan kita okey, selesailah masalahnya. Tapi yang jadi isunya bila benda tu tak diselesaikan tanpa keredaan daripada dia. Sebab orang ada hak. Kita bincang tadi, kita ada hak. Jadi kita tahu bila orang ni ada hak, kita kena minta hak dia, minta keizinan nak minta hak dia. Tapi menyebabkan kita tak jaga komunikasi kita pasang kemah kita, jiran tetangga kita terhalang, sulit dan susah, maka termasuklah keadaan menyakiti jiran dia. Okey, menyakiti jiran dia. Sebab kita menzalimi hak orang lain. Benda ni nampak kecil, tapi agama mengajar supaya melihat perkara ni besar. Sebab itu dikaitkan dengan keimanan dan dikaitkan dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, saya nak tunjuk pada ibu-ibu dan rahmatillah. Penting tak pentingnya kejiranan ni, bantu tak bantunya mereka ni, sehingga baginda Nabi SAW sebutkan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni adalah sahabat Nabi yang bukan kaya pun, orang susah. Okey, orang susah. Tetapi kata Nabi SAW kepada Abu Zar, kata Nabi apa? Ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, ittabaktah maraqah, kata Nabi SAW. Apabila engkau masak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, kau banyakkanlah kuah dia.
Bila kau masak makanan yang berkuah tu, banyak-banyakkan kuah dia. Wa ta'ahad jiranak, dan kau berikan kepada jiran tetangga kau. Okey? Dan kau berikan kepada jiran tetangga kau. Nak ceritanya, sampai ke tahap kita masak ni pun boleh jadi masakan kita tu dihidu, dibawa oleh jiran tetangga kita. Jadi kita hulu-hulukanlah makanan-makanan kita kepada mereka. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya makanan ni ataupun makan ni, dia mengikat kasih sayang hati sesama manusia. Kita mungkin ada banyak benda yang kita mungkin menyinggung lah dari sudut kita di rumah kan. Menguruskan rumah ni, ada orang jenis dia bekerja di rumah. Saya pernah tengok ada orang dia buat welding di rumah. Mungkin tu kerja dia. Mungkin dia mengganggu jiran. Jadi komunikasi dengan jiran dia. Macam mana? Mungkin dia boleh ajak makan-makan sekali-sekala, ambil hati jiran dia melalui komunikasi supaya jiran dia faham dia dan dia pun tak menyakiti hati jiran dia. Ini kaedah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Punya nak ajar kita ni jaga hubungan kejiranan, jaga. Jangan kita abaikan. Okey, baik, selesailah hal kejiranan. Nak cerita hal kejiranan ni penting. Minta maaf terlalu banyak dalil-dalil yang kita bawakan. Baik, yang kedua, salah satu cara mengetahui perbuatan tersebut adalah dosa ialah apabila pelakunya tidak mahu orang lain mengetahui perbuatan yang dilakukannya. Ini fitrah. Manusia ni kalau dia buat baik, secara fitrah manusia tahu itu benda baik. Dan bila dia rasa benda tu baik, kalau boleh dia nak semua orang tahu kebaikan yang dia buat. Ini fitrah. Dan bila manusia ni buat dosa, dan fitrah dia tahu benda tu dosa, dia akan sembunyikan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar kan. Perkataan amar ma'ruf, suruh orang buat kebaikan. Al-ma'ruf tu disebut kebaikan. Sedangkan al-ma'ruf artinya yang diketahui, yang dikenali, yang diakui. Siapa yang kenal tu? Jiwa kita kenal kepada kebaikan. Sebab itu bila buat baik kita nak bagi tahu pada orang. Tapi kalau kita buat salah kita nak sorok-sorok, jangan orang tahu. Itu fitrah kita. Okey. Jadi sebab itu dalam hadis ni disebut tadi, Allah Taala kata orang ni dah diakui kebaikan dia. Maka dosa-dosa yang dia sembunyikan itu Allah ampuni dia. Allah ampuni dia. Okey, jiran jemputan kenduri pada hari yang sama kita berangkat ziarah keluarga. Bagaimana mengatasi? Okey. Kalau berlaku isu macam ni, kita boleh jumpa dengan jiran dahulu. Kita bagi tahulah. Mungkin kalau istilah orang Jawa kat sini disebut kita becek dulu lah, becek dulu. Jumpa, kalau budaya kita ada bagi duit kepada kenduri kendara tu, kita buat dulu. Bagi tahu dia, saya minta maaf lah, saya ada ahli keluarga yang terdekat saya ni abang saya buat majlis juga. Tapi dia buat jauh dan saya kena berangkat hari ni nak pergi musafir. Jadi saya minta maaf lah tak dapat ziarah, tak dapat nak pergi memenuhi undangan. Jadi saya datang sekarang. Saya penuhi sekarang. Selalunya kita akan faham. Jangan buat diam je kan. Buat tak itu masalah. Benda tu boleh kita selesaikan. Ini budaya kita kan buat macam tu. Kita tak sampai tapi duit sampai. Kadang macam tu kan. Duit sampai. Kadang-kadang kita minta adik-beradik kita tolong bagi tahu dengan saudara tu. Saya tak dapat datang lah. Sebab ada masalah ni lah. Tapi tolong bagi duit ni kat dia. Dia pun tahu. Kadang kita melalui telefon semua boleh. Okay. Tapi kalau hal kejiranan, better jumpa berdepan lah. Cakap dengan dia. Kita datang lebih awal. Maklumkan halangan-halangan yang kita lalui. Mungkin masa dia buat majlis, kita pula mungkin bekerja kan. Tak dapat datang. Minta. Jadi kita berbahasa lah. Berbahasa kepada mereka. Bertemu lebih awal. Ziarah lebih awal. Itu kaedah dia lah. Okey, baik. Okay, kita tengok yang ketiga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak minta izin ibu-ibu ni. Saya ingat saya nak beransur awal ni. Maksudnya sampai 11 suku lah. Tak sampai 11 suku. Mungkin 11:05 atau 11:10 kita berakhir lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab hari ni sepatutnya saya tak bertugas. Jumaat. Tapi last minute ni dia bagi tahu bertugas pula. Aduh jadi minta maaf, ada menggantikan orang lain lah. Jadi minta maaf lah. Dia sama je pagi semalam saya ada bentang kereta kerja. Panel pertama tak datang. Jadi saya yang panel kedua ni kena bentang
kena pertama punya presentation, kertas kerja dia. Saya rasa saya tak boleh lah. Saya ni selalu jadi macam tu. Itulah nasib kalau orang datang awal ni macam tu lah. Jadi selalu menanggung kerja orang je kan. Okey, tak apalah, ala kuliah bukanlah satu kebaikan lah. Okey, baik. Kita tengok Tengok yang ketiga. Galakan hidup bermasyarakat bersama orang sekeliling. Okey, galakan hidup bermasyarakat bersama orang sekeliling ni maksudnya berbuat baik dengan manusia ni merupakan satu tuntutan. Saya nak bawa kepada ibu-ibu beberapa hadis daripada Nabi SAW betapa pentingnya kita memiliki akhlak mulia. Okey. Apa dia? Pertama, akhlak mulia ni, berakhlak ni adalah punca seseorang masuk syurga. Mungkin kerana ilmu kita tak banyak, mungkin kerana amal kita tak banyak, jangan sampai kita tak memiliki akhlak. Sebab akhlak ni menjadikan jalan dan pintu seseorang ke syurga Allah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul nasil jannah. Nabi ditanya tentang apakah punca yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke syurga. Orang tanya pada Nabi, apakah punca orang ni ramai masuk syurga Nabi? Masuk syurga. Faqala, maka Nabi jawab, menyebabkan seseorang tu ramai masuk syurga Allah, pertama taqwallah, takwa daripada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, adalah dengan akhlak mulia. Ingat ibu-ibu akhlak mulia ni adalah punca seseorang ke syurga Allah. Kita mungkin terhalang dari sudut ilmu, kita mungkin terhalang dari sudut amal. Tapi jangan jadikan kita ni tidak ada akhlak. Sebab dengan akhlak menjadi laluan mudah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita cover baliklah kekurangan kita dalam beramal dengan akhlak-akhlak yang baik. Saya ada seorang sahabat ni, dia ceritalah dia pergi haji. Masa dia muda-muda dululah, dia daripada US dia pergi haji. Dia kata sebabkan dia pergi haji terlalu muda, jadi dia banyak benda yang dia kata saya tak sempat nak cover, dia tahu. Saya banyak benda tak tahu nak buat apa. Dia hanya buat rukun-rukun haji je. Tapi dia kata saya ambil kesempatan pergi tolong makcik-makcik yang susah tu buat haji. Sebab kan dia tak tahu nak beramal, nak baca Quran, dia rasa macam masih baca Quran yang orang muda kan, masih muda lagi. Dia kata nak suruh buat tu dia macam serba-serbi tak tahu. Jadi dia kata, cara paling mudah saya nak tolong orang je lah. Mana makcik-makcik yang susah tu dia cari, dia pergi tolong. Pergi angkat, pergi hantar, buat kerja di petugas haji dia kata. Masa tu dia daripada US, dia pergi terus ke Mekah buat ibadah haji. Kemudian balik US. Saya rasa itu pun sebahagian daripada ibadah. Okay? Kita gantikan balik kekurangan amal kita dengan berakhlak. Okay? Dan itu adalah tuntutan di dalam agama. Okey. Okey, suara saya kurang jelas ke? Okey Ustaz, jelas sangat. Jelas okey. Hujan kuat keluar masa balik. Okey, kata moderator kepada Kak Aufa iaitu keluar balik atau masuk baliklah Okey. Kalau jiran tak selesa dengan kita sebab bela kucing, saya katakan selesaikan dengan komunikasi. Dan kita pun agak-agak jugalah kalau kita duduk dalam kejiranan. Saya tak nafikan ada orang suka bela ayam sampai ada reban ayam kat kawasan kejiranan. Ada orang bela kucing sampai ada sangkar kucing besar berpuluh-puluh ekor dia bela. Dengan bau dan sebagainya. Mungkin kita selesa tapi kejiranan tak selesa. Jadi jangan sakiti kejiranan kita dengan sikap kita. Okey? Nak selesaikan dengan komunikasi yang baik. Semua benda masalah ni boleh selesai sebenarnya. Yang paling utama adalah dengan komunikasi. Okey, kalau kata memang tak boleh, kita redha je lah. Sebab kat sini yang paling utama adalah keimanan tu. Berbuat baik kepada kejiranan dan itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Okey, itu adalah perintah daripada Allah. Benda tu sepatutnya kita kena imanilah, yakini. Percayalah benda semua selesai. Okey, kedua. Kata Nabi SAW, akhlak mulia ni satu tadi menjadi punca ke syurga. Kedua, Nabi SAW dari riwayat Al-Hakim, Nabi menjelaskan iaitu faman ahabbu ibadallahi ilallah
Apabila Nabi kata apa? Nabi ditanya, siapakah hamba yang paling disayangi oleh Allah? Siapa hamba yang paling Allah cintai ni? Qala, kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlak dia. Siapa yang paling baik akhlak, dialah hamba yang paling Allah sayangi. Dia boleh potong semua amal-amal orang lain dengan akhlak. Dengan akhlak. Kenapa? Sebab akhlak ni adalah didikan Nabi sebenarnya. Nabi diutuskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia ni sebenarnya adalah hasil daripada didikan Nabi. Nah, dapat akhlak yang mulia ni dia datang daripada dalaman kita sebenarnya. Memiliki hati yang bersih. Nah, dapat hati yang bersih ni dia datang daripada keimanan yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Para hukama dia datangkan satu gambaran. Dia kata kalau kita tengok satu batang pokok, buah yang paling manis, buah yang paling ranum tu, itu namanya akhlak mulia. Nak dapat buah yang ranum tu, yang elok tu, dia mesti datang daripada dahan pokok yang kukuh. Dahan pokok yang kukuh tu mestilah datang daripada, dibayangkan dengan amal-amal soleh kita lah, rukun Islam kita. Puasanya bagus, hajinya bagus, sedekahnya bagus, zakatnya bagus. Okay? Nak dapat ibadah yang bagus ni, ataupun batang dahan yang bagus, mestilah daripada akar yang bagus. Akar bagus ni apa? Dia mesti datang daripada tauhid yang bagus, daripada rukun iman yang sebenarnya. Betul-betul beriman pada Allah, betul-betul beriman pada hari kiamat. Sebab itu Nabi bila kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, itu adalah kita kata al-hasil daripada pendidikan panjang Nabi. Nabi ajar kita rukun iman, Nabi ajar kita rukun Islam. Hasilnya menzahirkan akhlak yang mulia. Okey, menzahirkan akhlak yang mulia. Okey. Baik, kemudian Nabi sebut apa lagi dalam hadis yang lain? Riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kita jangan cakap, hati dia baik, mulut je leza, tak. Akhlak yang baik datang daripada iman yang baik. Kalau imannya tak baik, akhlak mesti tak baik. Dia bersinergi. Okay? Dia tak boleh. Sebab akhlak baik ni dia bukan boleh pura-pura buat-buat baik, tak boleh. Dia akan terzahir juga sifat sebenar. Sebab itu benda yang automatik ni dia datang daripada dia datang daripada dalam kan. Dia daripada dalam keluar. Dalam keluar, inside out ni, benda yang kita kena keluar daripada dalaman, benda yang kita tak boleh pura-pura, tak boleh buat-buat, dia adalah secara automatik semula jadi, dia datang daripada iman. Okay? Jadi sebab itu Nabi sebut paling sempurna iman, paling sempurna akhlak. Kalau orang ni ada ilmu macam mana pun tapi mulut celupa, cakap bukan-bukan, percayalah dia ada masalah dari sudut keimanan. Okay? Sebab dia benda yang paling berkait. Okey, kemudian last sekali lah ibu-ibu, saya berhenti dekat sini iaitu dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnal khuluq. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu perkara yang lebih berat timbangan amalnya melainkan daripada akhlak yang mulia. Rupa-rupanya dengan akhlak kita yang mulia ni akan memberatkan di timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi punca seseorang masuk ke dalam syurga Allah. Okey? Baik, wallahu a'lam. Okey, saya berhentilah dekat sini insya-Allah. Walaupun tak salat. Maksudnya apa tu, Bonda Hawa? Walaupun tak salat. Okey. Maksudnya tadi yang hadis yang kita bincang ni Yang Ustaz tadi cakap apa tu? Akhlak yang baik boleh masuk syurga. Betul. Okey. Kalau dia tak solat boleh masuk syurga tak? Saya sebutkan tadi. Akhlak tu adalah kesan daripada iman dan amal. Kalau batang pokok tu dapat buah yang baik, dia mesti akar yang baik. Dahan yang baik, barulah keluarkan buah yang baik. Jadi faham Ustaz. okey, baik. Allah Alam.
Okay. Saya tadi tanya lebih awal sebelum Ustaz explain. Oh ya ke? Thank Okay. you. Ya, thank you. Baik, thank you. Baik, saya serahkan kepada Kak Mira. Silakan Kak. Kak Mira mana dah? Okey, jadi ala kuliah kalau kata tadi Kak Mira saya lah jadi. Ada. Oh, dah nak tutup ke? Okey. Silakan. InsyaAllah. Nak buka soalan ke Ustaz? Tak sempat. Minta maaf lah tak sempat. Okey, baik. Yang penting Ustaz datang rumah ibu esok InsyaAllah. Baik Ustaz, insyaAllah. Okey, baik. Baik. Tak boleh soalan. Ustaz, nanti Ustaz jawab soalan saya semalam tu tau. Ayuh mana? Nanti ingatkan saya balik. Yang apa tu boleh tak kita kutuk-kutuk Fir'aun. Oh, okey. Soalan tu. Okey, baik nanti. Yang Nanti saya jawab. bila dah. InsyaAllah. Okey, Okey. kita cari jawapan dulu. Baik, okey. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas pensian hadis hari ini, Masya Allah. Yang penting kita hendaklah memuliakan jiran kita, Masya Allah. Akbar. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, Masya Allah. Sebab kadang-kadang kita tak cakna berkenaan dengan memuliakan jiran ni kan Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, urusan kita dalam urusan ibadah dan urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan yang rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu. Ustaz, sedikit iban kuliah hari ini. Kuliah asal kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan Qalbun Salim 5:15 petang hari ini. Dan kita tak ada kuliah isyak hari ni. Kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Dato' Abbas bin Nordin dengan syarah matan Al-Bahrain jilid yang kedua 8:15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai untuk majlis semua sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa besok Ustaz. Terima kasih.